Ni yang pertama. Keyakinan hidup mesti dengan Islam. Yang kedua, kalau ditanya pada saya, amalan apa yang kita kena jaga? Jaga amal ibadah kita kepada Allah. Jaga solat kita. Jangan tinggal solat di kalangan kita. Orang kita ni, ramai mana di kalangan kita, suasana yang berlaku sebegini pun tinggal lagi solat. Solat, ramai mana di kalangan kita tak jaga solat. Tak jaga solat, dia jadi khusyuk. Semakin kita solat, semakin kita dekat dengan Allah. Semakin kita jaga solat, semakin kita hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu solat. Ya, dalam masa yang sama, tolong jaga apa dia? Jaga bacaan Al-Quran. Biar boleh baca Al-Quran Karim. Semua di kalangan kita ni, biar boleh baca Al-Quran Karim. Jangan ada di kalangan yang follow Facebook saya, dan Instagram saya, dan juga YouTube saya ni, ada yang tak boleh jaga, tak boleh baca Quran. Rugilah pada diri kita. Kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan cari guru-guru Quran sekarang. Ramai di kalangan kita yang boleh nak mengajar Al-Quran. Saya tengok dalam Facebook, ramai mana guru-guru yang mengajar Al-Quran melalui Facebook sekarang. Dalam YouTube, ramai orang yang mengajar demikian. Kalau kita tak boleh belajar yang tu pun, kita belajar dengan orang-orang saleh, orang-orang yang berdekatan dalam kekeluargaan kita. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para penonton yang dihormati sekalian, kalau sekiranya kita diberitahu bahawa kita mempunyai dua tetamu. Satu tetamu yang akan datang besok, dan satu lagi tetamu yang akan datang sebulan lagi dalam hidup kita. Agak-agak kita di waktu mana kita diberitahu tetamu yang nak datang, katakanlah yang nak datang besok ialah Agong yang nak datang ke rumah kita. Kemudian dalam hidup kita ni, tetamu yang satu lagi akan datang, Agong akan datang kali yang kedua pada sebulan yang akan datang nanti. Tuan-tuan, agak-agak tuan-tuan akan bersiap yang mana dalam hidup tuan-tuan, dalam hidup saya, dan juga dalam hidup semua di kalangan kita. Sudah tentu kita akan bersiap untuk tetamu yang datang besok kan, dibandingkan dengan tetamu yang akan datang sebulan lagi dalam hidup kita, ataupun setahun lagi yang dalam hidup kita. Demikianlah dalam hidup kita, kita akan didatangi dengan tetamu. Dalam hidup kita, suatu waktu dalam hidup kita ini, tetamu yang kita akan berjumpa ialah kematian. Kematian ini tetamu dalam kehidupan seseorang. Jangan kita rasa bahawa kalau mana kita hidup ini, kita tidak akan didatangi tetamu pada diri kita yang disebut dengan kematian. Semua di kalangan kita akan berjumpa dengan yang disebut dengan malaikat maut. Bila kita akan berjumpa dengan malaikat maut, maka artinya dalam hidup kita ni, lepas pada kita berjumpa malaikat maut, kita akan berjumpa dengan kematian pada diri kita. Bila kita berlaku kematian, berakhirkah perjalanan hidup kita? Tak lagi. Lepas pada kita mati, kita akan hidup lagi. Hidup lagi di alam yang disebut dengan alam barzakh dan sebagainya. Tapi semua yang kita ada atas dunia ni tak akan kita bawa, kecuali yang kita bawa ialah amalan. Lalu dalam Islam diajar pada diri kita, amalan-amalan kita ni jangan suka kita bertangguh. Di antara orang kita yang dia suka bertangguh sangat untuk dia menunda-nunda amalan-amalan dia ialah bertaubat pada Allah. Orang kita suka sangat bertaubat. Dia nak bertaubat bila? Dalam hidup dia. Dia nak bertaubat bila dekat dengan roh dia sampai di halqum. Bila roh dia sampai di halqum, lalu mulut masing-masing sebut, qala inni tubtul an. Sekarang aku taubatlah ya Allah. Allah jawab, malaikat jawab,
Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at. Allah tidak dianggap taubat orang yang membiarkan hidup dia melakukan perkara-perkara yang sayyiat. Hatta iza hadara ahadahumul maut. Sehinggalah mereka didatangi saat yang disebut dengan kematian pada mereka. Kebanyakan mulut-mulut masing-masing sebut, qala inni tubtul an. Sekarang aku bertaubatlah ya Allah. Dia sebut demikian. Para penonton yang dihormati sekalian, demikian dalam hal orang yang menunggu datangnya kematian ini. Dalam kita menunggu, orang yang menunggu saat kematian, bila mereka mengira bahawa ajal baru akan datang setahun lagi, tentu dia akan lebih sibukkan diri dengan hal-hal yang datang lebih terdahulu dalam hidup ini. Dalam hidup kita ni, bila kita tahu tetamu nak datang besok, hari ni kita bersiap terus. Kebanyakan di kalangan kita begitu. Kita pun dah mula kelam kabut pada diri kita, kerana tetamu nak datang besok pada diri kita. Ia pasti meremehkan datang hari yang sangat menentu itu, lupa apa yang mesti dikerjakan untuk menyongsong hari tersebut. Di kalangan kita ni, dia jadi bila kita dah sibuk dah dengan yang namakan dengan setahun lagi, kita rasa lambat lagi, yang menyebabkan kita tunda amalan-amalan kita. Tunda amalan ini menyebabkan kita ni rasa mula jadi dalam keadaan hanyut dengan dunia. Bila hanyut dengan dunia pada diri kita ni, menyebabkan kita terlupa untuk menghadap, membuat persiapan amal yang secukupnya bagi tiba waktu yang dalam hidup kita, yang kita akan berjumpa pada diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda pada seorang sahabat yang minta nasihat pada Rasulullah. Ibnu Abbas menyebut, dia kata, bila ada seorang datang menjumpa dengan Rasulullah, minta nasihat dengan Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, hendaklah pada diri kamu ni irtanim khamsan qabla khamsin. Dalam hidup kamu ni, rebutlah 5 peluang yang Allah bagi pada kamu sebelum datang 5 peluang yang lain yang merentap 5 peluang yang Allah bagi pada diri kamu. Apa dia? Manfaatkan 5 keadaan pada diri kamu. Yang pertama, syababaka qabla haramik. Waktu mana muda kamu sebelum kamu jatuh tua. Orang muda, jangan sekali-kali kalian rasa muda ni berkekalan dalam hidup kalian. Sampai satu ketika kalian akan jatuh tua dalam hidup. Bila kita akan jadi tua, para penonton sekalian, kita berusia 40 tahun, maka kita akan jatuh tua. Bila kita muda, bermula umur 9 tahun sampai usia 40 tahun, ni masa muda dalam hidup seseorang. Orang yang Allah panjangkan umur dia, panjang-panjang, muda dia, berakhirkah muda dia? Ya, berakhir. Bila berakhir muda? Bila berusia tua, pada kita usia kita 40 tahun, menjejaki usia 40 tahun, haramik. Kamu direntap segala masa tua, masa muda kamu sudah menjadi dalam keadaan muda, kamu menjadi tua dalam hidup kamu. Tak ada lagi nikmat yang sebagaimana nikmat yang kamu dapati waktu mana muda-muda dahulu. Tanya orang yang berusia 40 tahun di kalangan kita, semua kebanyakan mereka sebut, alangkah untungnya kalau umur ini dikembalikan pada usia 20 tahun. Waktu mana kita usia 20 tahun dahulu, kita sibuk nak menghargai pada usia tersebut. Ramai di kalangan kita melupakan nikmat-nikmat yang Allah bagi pada diri kita demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, rebut lagi masa sihat kamu sebelum kamu jatuh sakit. Sihataka qabla saqamik. Orang sihat, jangan kamu rasa dalam hidup kamu ni rasa sihat sepanjang masa pada diri kamu. Satu hari kamu akan jatuh sakit. Bila kita jatuh sakit dalam hidup kita ni, dalam hidup alhamdulillah, nak sebutnya gambaran bagaimana pada kita, suatu hari kita akan jatuh sakit. Orang yang sihat, jangan dia ingat dia sihat sepanjang masa pada diri dia. Waktu mana dia sihat, satu ketika nanti dia akan jatuh sakit juga. Kita kata, saya tak sakit Ustaz, dalam hidup saya tak pernah rasa sakit. Kita sedang sakit. Kalau ada orang kata dia tak sakit, dia sedang sakit. Sakit apa dia? Sakit di sudut pemikiran dia. Dalam hidup kita ni ada juga sakit. Sakit hati, sampai juga pada diri kita, sampai saat-saat yang demikian. Kemudian, waktu mana kamu, yang ketiga, Rasulullah sebut, masa kaya kamu sebelum datang, masa kamu jatuh dalam keadaan fakrik. Masa kamu jatuh dalam keadaan miskin pada diri kamu. Orang kaya, kamu jangan ingat kamu kaya sampai bila-bila. Kamu kena ingat,
Kaya kamu satu hari nanti kamu akan jatuh miskin. Ada saat tersebut. Orang kaya, kita kata duit saya kekal ustaz. Banyak berbilion-bilion dia sebut demikian. Duit saya ni berjuta-juta duit saya ni. Misal contoh dia sebut demikian. Ada satu masa orang kaya, duit kamu sudah tidak ada harga dan nilai lagi pada kamu. Kamu jatuh miskin. Kamu nak bagi derma, orang tak nak terima derma kamu. Saat mana kamu nak memberi, tak ada orang yang nak terima pemberian kamu. Kamu jatuh miskin. Pada diri kamu. Miskinnya kamu. Walaupun harta benda kamu banyak, kamu nak guna, kamu tak boleh. Nak guna harta benda yang kamu miliki itu. Kamu jatuh miskin dalam diri kamu. Bila lagi dalam hidup kamu, kamu kena rebut. Rasulullah kata, masa lapang kamu sebelum datang dalam keadaan masa sibuk kamu. Wa faragaka qabla syughlik. Waktu mana kamu lapang sebelum kamu jatuh dalam keadaan sibuk dalam diri kamu. Bila kita sibuk? Ada orang tanya, bila ustaz nak sibuk? Bila sibuk? Bila datang malaikat maut? Sibuk terus. Kelam kabut dia panggil. Bukan sibuk je, kelam kabut. Berlaku di saat mana datangnya malaikat maut. Dan bila lagi dalam hidup kamu, Rasulullah kata, ambillah peluang wahayataka qabla mautik. Waktu mana kamu hidup sebelum kamu sampai saat kamu dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para penonton yang dihormati sekalian, maknanya dalam hidup kita ni jangan suka menangguh. Orang kita ni dia ada perangai ni, perangai suka menangguh. Suka sangat dalam hidup dia kalau dia boleh, kalau dia sebut, kalaulah saya ni tua-tua sikit, pencen-pencen nanti, saya nak datanglah masjid. Jangan demikian. Saya ni, kalau saya dah terbaring dah nanti saya dermalah duit-duit saya. Jangan suka menangguh. Bila kita Allah bagi peluang dalam hidup kita sama ada 5 ni, Allah akan bagi dalam hidup seorang. 5 yang kita ada ni, jangan terlepas pada diri kita. Waktu mana kaya, waktu mana lapang, waktu mana kita dalam keadaan yang kita lapang, kemudian waktu mana kita muda, dalam keadaan yang kitanya diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesihatan. Semua nikmat-nikmat yang Allah bagi ni, kita ambil peluang untuk mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang kebanyakan manusia ni lupa dalam hidup dia. Lupa nikmat-nikmat yang Allah bagi dalam hidup dia. Nikmat apa dia? As-sihah. Waktu mana sihat. Orang kita, waktu mana gigi tak sakit, ada kita ingat. Waktu mana gigi kita ni elok-elok, orang kita tak peduli. Waktu mana telinga kita ni elok-elok, ada kita nak ambil perhatian pada diri kita. Tak, orang kita tak peduli. Waktu mana lutut kita tak sakit, ada kita nak ambil manfaat dengan lutut tak sakit ni untuk kita mentaati perintah Allah. Orang kita tak peduli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ni nikmat yang sering kali manusia terlupa. Sihat. Kita ni bila kita, waktu mana kita sihat, mana ada orang kita nak peduli langsung dalam hidup kita. Bila kena COVID-19 ni, baru kelam kabut di kalangan kita. Baru nak cari yang disebut dengan apa dia, penutup muka. Baru kita nak cari pencuci tangan. Baru kita nak, waktu mana kita sihat? Waktu mana kita sihat? Ramai mana di kalangan kita dalam keadaan dia lupa terhadap nikmat sihat yang Allah kurniakan dalam hidup kita. Sekarang baru kita rasa. Sekarang kita terasa sangat. Bila masjid-masjid dah mula tidak dibenarkan lagi untuk kita pergi solat berjamaah. Rasa sunyinya kita. Biasanya menjelang Ramadan sebegini, kelam kabut di kalangan masyarakat kita. Sibuk dah nak membetulkan diri, dah siap dah. Bersiap untuk masuki bulan Ramadan. Hari ni, bila diumumkan bazar Ramadan pun tiada, barulah ramai mana orang kita terduduk. Yang order makanan, yang order yang disebut dengan pakaian-pakaian, semuanya penjaja-penjaja, semua dalam keadaan terdiam kelu saja saat ini. Menunggu bagaimana Allah nak menghilangkan virus yang sedang menyerang pada kita. Ini nikmat. Allah bagi nikmat ni, ada kita nak bersyukur. Ada di kalangan kita, nak kita, pada diri kita waktu mana Allah bagi nikmat tadi, kitanya sentiasa ingat pada Allah. Kita keluarkan zakat dan sebagainya. Ramai di kalangan kita lupa dalam hidup kita ni tentang perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat yang kedua yang kita lupa apa dia? Wal faragh. Rasulullah sebut nikmat kedua, nikmat lapang. Allah bagi kelapangan dalam hidup. Sekarang barulah kita rasa alhamdulillah Allah kurniakan masa lapang dengan keluarga kita. Barulah kita rasa nikmat lapang. Sebelum daripada ni kelam kabut itu,
Ada sahabat-sahabat saya pukul 10.30 dah tidur dah sekarang. Ada. Dulu pukul 12 tak tidur lagi. Ada di kalangan kita. Ada di kalangan kita dulu pukul 2 pagi tak tidur lagi. Anda sibuk di kedai-kedai, restoran dan sebagainya. Sekarang Allah bagi nikmat lapang. Lapang apa dia? Lapang masa kita dengan keluarga. Baru kita sempat mendengar anak-anak kita baca Quran. Baru sempat kita nak memuhasabah diri. Baru sempat dalam hidup kita nak membetulkan kembali dalam hidup kita. Ini masa lapang yang Allah kurniakan dalam kehidupan di kalangan kita ini sendiri. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, barang siapa yang merasa takut, maka dia akan harus berangkat lebih awal meningkatkan ketaatannya. Rasulullah SAW sebut, siapa-siapa di kalangan kamu yang dia ada perasaan untuk dia nak menghadap depan Allah, pada diri dia ni dia akan lebih bersiap awal pada diri dia untuk meningkatkan lagi ketaatan. Dan barang siapa yang dia mempersiapkan awal, nescaya dia akan lebih cepat sampai di tempat tujuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Siapa-siapa yang bersiap lebih awal dalam hidup dia akan cepat untuk sampai kepada tempat yang dituju dalam hidup seorang. Bersiap. Kita ni ada tujuan. Perjalanan hidup kita ni, kita nak ke mana? Perjalanan dalam hidup kita ni. Bila kita tahu perjalanan hidup kita nak jalan ke mana, maka di waktu tersebut kita akan pastikan jalan kita ni jangan tergelincir walaupun sikit. Nak pastikan ke mana? Menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahawa barang perniagaan Allah itu mahal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ala inna sil'atallahu ghaliyah. Hendaklah kamu tahu barang jualan Allah ni mahal. Dan ketahuilah sesungguhnya barang perniagaan Allah itu adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling utama yang patut kamu dapat dalam diri kamu ialah syurga Allah Subhanahu wa taala. Bersiap di awal-awal dalam hidup kita ni, kita bersiap sekarang ni. Dah checklist pada diri kita ni biar ada. Kalau orang tanya, nak check apa dia ustaz pada diri kita ni? Dalam hidup kita ni kita nak bersiap apa dia? Saya sebut banyak kali dah. Bersiap terhadap 3 perkara. 3 perkara ni di kalangan kita tolonglah jaga betul-betul. Yang pertama, tolong jaga keyakinan terhadap Islam. Jangan tergoyang hidup kita ni dengan Islam, jangan. Ada orang kita ni teragak-agak dalam hidup dia. Sekejap dia dengan Islam, sekejap dia dengan orang kafir pada diri dia. Dia tak berapa yakin dengan Islam. Sekejap dengan Islam, sekejap dengan Islam liberal dalam hidup dia. Tak yakin dengan Islam. Yang pertama, tolong jaga keyakinan hidup dengan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu biarkan kamu mati kecuali saat mana kamu mati kamu benar-benar seorang Islam. Macam mana benar-benar seorang Islam? Keyakinan hidup. Jangan tegak goyang walaupun sikit. Aku dalam hidup aku ni apa sahaja yang berlaku dalam hidup aku dengan Islam. Tetap dengan Islam. Jangan kita ni bila kena ujian COVID je, kita mula cari penyelesaian selain daripada Islam. Jangan demikian. Cari jalan penyelesaian dengan Islam. Nak suruh macam mana? Penyelesaian dengan Islam ni banyak caralah yang diajar dalam Islam untuk diselesaikan. Ini yang dibuat oleh doktor-doktor Muslim yang diajar macam mana kita jangan melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Di Iran, bila diberitahu kena COVID-19 ini di Iran, saya dipahamkan ada yang pergi beli arak. Orang kata arak boleh menyembuhkan dan tak kena yang disebut dengan COVID-19 ini. Lalu mereka minum arak. Ada sekelompok yang jenis tak faham terhadap keyakinan hidup dia dengan Islam. Dia pergi minum arak. Bila dia minum arak, mati dia. Kerana dalam keadaan yang dia ni mabuk yang amat sangat, ataupun arak tu arak yang beracun rupa-rupanya. Dia juga kes yang demikian. Mati dalam keadaan sedemikian rupa. Bukan dia lari daripada COVID-19, tiba-tiba dia berjumpa dengan kematian juga dalam hidup dia. Dia takut mati. Takut mati pada mereka tersebut sehingga kan mereka sanggup buat benda yang dilarang oleh Allah. Ini yang pertama. Keyakinan hidup mesti dengan Islam. Yang kedua, kalau ditanya pada saya, amalan apa yang kita kena jaga? Jaga amal ibadah kita kepada Allah. Jaga solat kita. Jangan tinggal solat di kalangan kita. Orang kita ni, ramai mana di kalangan kita, suasana yang berlaku sebegini pun tinggal lagi solat. Solat, ramai mana di kalangan kita tak jaga solat.
Tak jaga solat, dia jadi khusyuk. Semakin kita solat, semakin kita dekat dengan Allah. Semakin kita jaga solat, semakin kita hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu solat. Ya, dalam masa yang sama, tolong jaga apa dia? Jaga bacaan Al-Quran. Biar boleh baca Al-Quran Karim. Semua di kalangan kita ni, biar boleh baca Al-Quran Karim. Jangan ada di kalangan yang follow Facebook saya, dalam Instagram saya, dan juga YouTube saya ni, ada yang tak boleh jaga, tak boleh baca Quran. Rugilah pada diri kita. Kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan cari guru-guru Quran sekarang. Ramai di kalangan kita yang boleh nak mengajar Al-Quran. Saya tengok dalam Facebook, ramai mana guru-guru yang mengajar Al-Quran melalui Facebook sekarang. Dalam YouTube, ramai orang yang mengajar demikian. Kalau kita tak boleh belajar yang tu pun, kita belajar dengan orang-orang saleh, orang-orang yang berdekatan dalam kekeluargaan kita. Yang ketiga, dalam ibadah ni apa dia? Tolong infak harta-harta benda kita. Jangan simpan harta benda untuk di dunia ni, jangan. Orang kita ni sibuk simpan harta, tertinggal dia di dunia. Bila dia mati masuk dalam kubur, seorang-seorang dia menyesal. Dia dengan harta yang banyak di dunia, ditinggalkan di dunia ini sendiri. Rugi pada diri kita. Dan yang tiga, tolong jaga akhlak. Dalam hidup setiap di kalangan kita ni, tolong jaga akhlak. Jangan kita ni melambat-lambatkan nak membaiki akhlak. Cepat minta maaf. Tersilap tulis dahulu, minta maaf. Tersilap yang dalam hidup kita ni banyak kesilapan-kesilapan yang sering kali kita lakukan dalam kehidupan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai manusia, ingatlah Allah. Ingatlah Allah telah datang kepada kamu tiupan pertama yang menggoncangkan alam, yang diiringi oleh tiupan kedua. Di dalamnya datangnya kematian. Di dalamnya datang kematian." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Manusia, kamu ingat pada Allah. Ingat pada Allah. Kerana tiupan ni ada dua tiupan. Ada ulama kata ada tiga tiupan. Sangkakala ini sendiri. Tiupan yang pertama tu, datang dah kematian. Rasulullah kata, bila nak berlaku dunia kiamat, tiup kali yang pertama, datang dah kematian tu datang. Itu cara demikian. Kemudian, dalam tiupan itu ada kematian. Di dalamnya ada kematian. Jika melihat para sahabat sedang lalai dan mensia-siakan waktu, Rasulullah sering kali berseru pada mereka dengan suara yang cukup keras. Rasulullah bila tengok sahabat-sahabat yang duduk saja-saja, sahabat-sahabat yang membuang masa, Rasulullah akan panggil terus sahabat. Kematian akan mendatangi kalian tanpa mampu dicegah dan dihindari. Rasulullah kata, sahabat-sahabat, kamu duduk saja-saja tu, datang sekejap lagi mati. Waktu mana datang, mati, tak ada seorang pun yang boleh tahan kematian itu untuk mendatangi kamu. Kadang membawa kesengsaraan dan kadang-kadang kematian itu membawa kebahagiaan dalam hidup seseorang. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan di kalangan kita. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku adalah pemberi peringatan. Kematian adalah suatu yang mengubah dan kiamat itu waktu yang akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala." Rasulullah kata, aku dihantar oleh Allah untuk nak ingatkan diri kamu, memberi peringatan. Manakala kematian akan datang dalam hidup kamu. Maknanya apa dia? Sepanjang kamu hidup ni buat amalan. Jangan kamu tertinggal amalan dalam hidup kamu. Bila kamu dah sampai hari kiamat, kamu akan lihat apa yang dijanjikan oleh Allah pada diri kamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalud dunya kamasali thawbin syaqqa min awwalihi ila akhirih fa baqiya muta'allaqan bi khaytin fi akhirih fayushiku dhalikal khayt an yanqat." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, perumpamaan dunia itu seperti perumpamaan selembar pakaian yang terkoyak daripada satu hujung ke hujung yang lain. Pakaian itu digantung dengan benang yang diikat pada bahagian hujung yang terakhir sehingga benang itu hampir saja terputus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, dunia ni macam kain. Kain gitu diikat di hujung. Kemudian diikat dengan benangnya. Benang yang kalaulah putus benang ni terbuka, dipanggil lembaran ini sendiri. Jabir radhiyallahu anhu berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau berkhutbah, merah mata Rasulullah. Rasulullah kalau dia berkhutbah, merah mata dia, suara dia keras,
dan penuh dengan semangat seperti panglima perang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, hati-hatilah kalian dengan waktu mana pagi dan juga petang kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, berhati-hatilah dengan waktu pagi dan waktu malam kalian, siang hari dan juga malam kalian. Beliau melanjutkan, aku diutuskan pada hari kiamat seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan seperti dua jari, antara telunjuk jari dengan jari telunjuk dengan jari tengah. Aku dengan kiamat ni macam ni je, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Dekat je masa. Oleh demikian, kamu jangan suka tunda-tunda amalan dalam hidup kamu. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, setelah mana membaca ayat faman yuridillahu an yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah dan Allah akan memberikan kelapangan dada dia, sadrahu lil Islam, untuk dia melapangkan dada dia untuk menerima Islam. Islam ni tak semua orang yang Allah bagi, tak. Allah pilih, orang ni aku bagi, orang ni aku tak bagi. Contoh orang yang Allah tak bagi siapa dia? Abu Talib, bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia dekat dengan Rasulullah, tapi dekat nak meninggal dunia, tak boleh mengecap. Kerana orang yang tertentu je ya Allah nak bagi Islam. Antaranya kita, alhamdulillah, Allah bagi pada kita ni nikmat Islam. Bila dibaca saja ayat ni, Abdullah bin Mas'ud dia baca ayat ni, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jika cahaya itu tidak masuk dalam hati seseorang, maka hati ikut. Sesungguhnya jika cahaya telah masuk dalam hati seseorang, hati seorang yang Islam, bila dalam masuk je Islam dalam hati seorang, maka dia akan jadi lapang dan juga luas dalam hidup dia. Seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah ada tanda-tandanya? Beliau menjawab, ada, iaitu meninggalkan negeri yang penuh tipuan dunia ini sendiri, kembali pada segera abadi, iaitu akhirat, dan bersiap menghadapi kematian sebelum kematian itu datang menjemputnya. Bila sahabat tanya Rasulullah, ya Rasulullah, apa tanda-tanda orang yang dilapangkan dada dia dengan Islam? Tanda-tanda orang ni dianya diberi oleh Allah yang disebut dengan Islam pada diri dia. Apa tanda-tanda dia ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, apabila seseorang tersebut dia dah mula pada diri dia meninggalkan segala tipuan dunia, tak sibuk lagi dengan urusan dunia, kemudian dia kembali kepada negeri abadi. Hidup dia berfikiran akhirat je dalam hidup dia. Dalam hidup dia, bila tanya tanda-tanda orang diberi Islam dalam hidup ni, tanda apa dia ya Rasulullah? Dada dia ni sentiasa berfikiran, aku nak ke akhirat Allah, aku nak kepada akhirat Allah dalam hidup aku ni sendiri. Dan dia sentiasa bersiap menghadapi kematian sebelum kematian itu datang menjemput mereka tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Kemudian Huzaifah menuturkan, setiap pagi dan petang selalu ada orang yang menyeru, wahai manusia, cepatlah berangkat. Ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Saqar itu adalah salah satu tempat bencana yang amat besar sebagai ancaman bagi manusia, iaitu bagi siapa di antara kamu yang berkehendak akan maju ataupun mereka itu yang mundur. Suhaib menceritakan, pada suatu hari aku duduk menunggu Amir bin Abdullah yang sedang salat. Bila aku duduk menunggu Amir bin Abdullah sedang salat, ia mempercepatkan salatnya. Lalu selesai saja dia salat, dia menoleh kepada aku dan berkata, tunda dulu keperluan kamu terhadap aku. Bila aku tunggu je yang disebut dengan Amir bin Abdullah yang sedang salat ni, bagi salam, Amir bin Abdullah tengok pada aku, dia kata, kamu tunggu kejap, kamu jangan cerita lagi masalah kamu pada aku, kerana aku harus menjadi cepat, aku nak cepat-cepat ni. Aku bertanya, siapa yang menyebabkan kamu jadi nak cepat pada diri kamu? Lalu dia jawab, iaitu malaikat maut, disebut demikian. Semoga Allah merahmati kamu. Lalu aku bangkit meninggalkan dia, dan dia pun melanjutkan salatnya. Terus semayang terus. Ada juga orang demikian. Bila tengah-tengah semayang, datang dekat dengan Amir ni, dia tunggu je. Amir tu bagi salam, Assalamualaikum, tengok dia. Dia kata, kamu ada hajat kan? Kamu tak payah cerita lagi pada aku. Kamu tunggu dulu hajat kamu. Kerana aku ni nak cepat. Lalu dia orang pun tanya dia. Dia tanya,
Yang nak cepatkan kamu siapa? Aku seorang je tunggu kamu. Tak, dia jawab. Ada malaikat maut sedang menunggu aku, mengejar aku. Oleh kerana demikian, aku sibuk sangat dengan mempersiapkan diri aku untuk kematian. Oleh demikian, kamu tangguh dulu hajat kamu tersebut. Dia pun tinggalkan. Dia pun bingkah bangun, tinggalkan Amir tu, dan Amir tu terus melanjutkan solat dia. Allahu Akbar. Kita akan jauh lah dengan orang-orang macam ni. Orang macam ni, amal ibadah mereka tersebut dekat dengan Allah. Sibuk mereka tu berkejaran untuk melakukan amal soleh. Sibuk dalam hidup nak buat amal soleh. Bimbang-bimbang amal soleh ni tak cukup lagi untuk nak dibawa bekalan menghadap di hadapan Allah. Pada suatu hari, ketika Daud At-Ta'i sedang berjalan, ia ditanya oleh seorang tentang sebuah hadis. Daud menjawab, jangan nak ganggu aku, disebut, kerana aku sedang tergesa-gesa, sibuk mempersiapkan diri untuk menyambut kematian pada aku. Orang tegur dia, Daud, dia kata nak tanya tentang hadis ni. Boleh tak? Dia kata, jangan ganggu aku sedang sibuk ni. Orang tanya, sibuk apa? Sibuk bersiap untuk kematian. Sibuk bersiap untuk kematian ini. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, perlahan-perlahan dalam segala sesuatu itu baik, kecuali dalam urusan amal kebajikan untuk akhirat Allah. Kita buat perlahan-perlahan, sikit-sikit untuk satu urusan tu baik, kecuali ada satu je. Apa dia? Yang disebut dengan amal perbuatan kita untuk ke akhirat Allah. Tu je kena cepat. Jangan kita suka tangguh-tangguh dalam kehidupan kita. Al-Munzir berkata, aku pernah mendengar Malik bin Dinar berkata pada dirinya sendiri. Malik bin Dinar sebut, celakalah kamu. Bergegahlah sebelum takdir kematian menjemput kamu. Bergegahlah sebelum kematian menjemput kamu. Ia mengulang-ulang ucapan itu sebanyak 60 kali. Aku mendengar, namun ia tidak melihatku. Ada Malik bin Dinar ni di antara wali-wali Allah. Bila orang dengar dia bercakap seorang-seorang, dia bercakap, celaka kamu, dia sebut, celaka kamu. Kamu ni cepat-cepatlah untuk saat kematian di kalangan kamu. Cepat-cepat dalam hidup kamu untuk saat kematian. Dia ulang tu berapa kali? 60 kali untuk diri dia sendiri. Allahu Akbar. Kita baca ni, di antara yang disebut ni, nak suruh kita pun bersiap jugalah para penonton. Jangan ada di kalangan kita ni, biar aja orang lain. Tengok orang lain semakin soleh. Kita ni sendiri. Kita biarkan pada diri kita. Berlalu je masa kita. Begitu saja pada diri kita. Dalam sebuah ceramah, Al-Hasan memberi nasihat kepada seluruh yang hadir di majlis ilmu dia. Cepat-cepatlah. Sebab bila nafas sudah berhenti, maka terhentilah pula amal yang ingin kamu lakukan untuk mendekatkan diri kamu pada Allah. Dia pernah sebut pada orang ramai, cepat. Kalau dah mati, terhenti terus segala amalan-amalan kamu. Yang maha mulia lagi maha agung. Mudah-mudahan Allah berkenan merahmati seorang yang mau memikirkan dirinya sendiri dan menangisi dosa-dosanya. Kemudian ia membaca ayat dalam surah Maryam ayat yang ke-84, kerana sesungguhnya kami hanya menghitung datangnya hari siksaan untuk mereka dengan perhitungan yang teliti. Para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, apa yang saya baca dan saya sebut ni, saya nak sebut pada kita, jangan suka menunda dalam hidup kita. Orang kita ni, di antara perangai yang melekat dalam tuadan kita ni, suka sangat kita tangguh-tangguh. Menangguh-nangguh berbuat amal soleh. Jangan begitu di kalangan kita. Bila kita menangguh, sedangkan kematian di hadapan kita, dalam hidup kita. Bila sampai saat mati, kebanyakan manusia sebut, laula akhartani ila ajalin qarib. Boleh tangguh tak sekejap? Jangan bagi mati lagi. Nak buat apa dia? Fa as-saddaqa. Yang pertama, dia nak bersedekah di jalan Allah. Wa akum minas salihin. Dan sekarang juga aku nak menjadi hamba Allah yang salih. Lalu Allah sebut terus, wala yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah tak tangguh dah nyawa-nyawa seseorang bila sampai ajal padanya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tahu perangai apa yang kamu akan ulang dalam kehidupan kamu. Saya nak pesan pada yang tak tutup aurat, jangan tangguh yang tak tutup aurat. Saya nak pesan pada mereka yang tak jaga solat, jangan suka kita nak qada je dalam hidup kita, jangan demikian. Saya nak pesan pada mereka yang tak keluarkan zakat, jangan suka nak simpan harta kita dalam simpanan kita. Nanti kita akan menyesal dalam hidup. Saya nak pesan
pada mereka yang suka menangguh-nangguh. Kerana yang tangguh-tangguh ni semuanya akan menyesal bila sampai saat kematian. Bila saat kematian tersebut, insya-Allah kita akan cerita malam besok. Bermula pada malam besok nanti, kita akan mula cerita tentang mengenai suasana bagaimana kematian itu datang di kalangan kita dan amalan apa yang kita akan kerjakan dalam kehidupan kita. Jangan lupa tuan-tuan untuk dapatkan 2 buah kitab ini. Satu kitab bagaimana untuk kematian, persiapan menjelang kematian. Satu lagi kitab bagaimana untuk menjadikan kematian kita husnul khatimah. Dalam masa yang sama juga kita sekarang ni para hadirin sekalian, kita telah buka temuduga kemasukan pelajar-pelajar baru, di mana kita buka peluang untuk mana-mana anak-anak kita yang ingin meneruskan pengajian di Ma'had Tahfiz An-Nabawi yang sedang kita bangunkan ini. Tuan-tuan boleh hantar anak-anak tuan-tuan ke tempat yang sebegini, insya-Allah. Mudah-mudahan kita akan dapat manfaat. Yang lebih besar lagi, saya suka mengumumkan tentang mengenai kita sedang mengagihkan sumbangan-sumbangan pada mangsa-mangsa yang sedang berada dalam keadaan suasana yang sekarang ni PKPB ataupun orang yang susah. Hari ni kita agihkan lagi bungkusan makanan. Sebungkus kita perlu RM8 saja. Tuan-tuan bank inkan saja dalam Maybank ataupun Bank Islam ataupun CIMB Bank. Tuan-tuan masukkan RM8 saja satu bungkus. Satu bungkus tu untuk satu seorang. Dan alhamdulillah setakat ni kita di Matan Center ni kita agih-agihkan dan kita guna NGO dan badan-badan pertubuhan untuk saling mengagihkan sumbangan-sumbangan ini, di mana kita bentuk dalam bentuk bagi makanan yang dah siap masak melalui dapur tokku, ataupun kita packkan barang-barang sumbangan untuk di kalangan orang-orang yang susah, dan kita bagi sumbangan dalam bentuk yang raw material lagi dalam keadaan beras, kemudian sardin, kemudian makanan-makanan yang mereka boleh masak. Ada yang boleh masak, kita bagi dalam bentuk masakan. Yang mereka boleh masak, gandum, minyak dan sebagainya. Dalam satu pack tu RM60. Kita jadikan demikian. Tuan-tuan boleh maklumkan terus pada talian 013-906-1204. InsyaAllah. Bila tuan-tuan menyumbang saja, tuan-tuan maklum ke talian ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati amalan-amalan salih yang kita kerjakan ini. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahirabbil alamin. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. لا إله إلا الله محمد رسول الله